Pada awalnya memang Singapore memang kena bully lah. Okay. Aku asal madah nampak muka aku Singapore. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Dol Podcast. Minggu ini Dol Podcast dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited, a HDB licensed contractor, deserve to be noticed. Syarikat renovasi yang berpengalaman termasuk khidmat in-house carpentry, electrical, plumbing, hacking work, painting work dan juga direct vinyl installation. Yes, betul tu. Dan anda kalau nak hubungi mereka, anda boleh tekan saja nombor 87556538. Dan kalau anda orang Malaysia lah, orang Johor ke mana, anda kena ni lah, letak kod negara tu +65. Dan juga anda boleh juga melawati Instagram mereka @popmotif.sg. Ingat Singapore tu SG. Okay. Dan juga Facebook mereka Pop Motif. Ataupun anda boleh layari laman web mereka www.popmotif.sg. Ini berita baiklah kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast. Ada hadiah Ada hadiah 1,000 Singapore dollar giveaway and a free upgrade using zero formaldehyde material for all your carpentry works, only valid for first 20 confirm project, value from 30k and above. Diorang ada bagi hadiah dahsyat. $1,000 Dol. Tak pernah lagi kontraktor lah yang bagi apa ni, kira ni macam ampau lah kepada diorang yang baru pindah rumah ke, diorang nak bikin dalam rumah cantik-cantik, nampak orang Singapura bikin lah. Betul. Bikin. Kita nak bagi tahu ni, zero formaldehyde ni adalah kayu yang tak berbau. Okey. Ada ya betul, kayu pun berbau sebenarnya. Betul. Kadang dalam rumah tu, kadang kerana kayu tu, macam kita dah studio kita ni kayu kan, memang ada bau kayu. Yes. Kadang-kadang ada bau syuk kat sini ni. Okey. Itu amat-amat dahsyat lah. Yes. Baiklah, minggu ni kita bersama-sama dengan ni dia. Siapa? Orang-orang kuat Pop Motif kita. Orang Singapura Kita bersama dengan Pak An dan juga Mijan. Itu dia Angah Raja Lawak Bukan apa Ji, sebab macam aku ni orang Singapura kan. Okey. Kira macam reunion balik Kau orang Singapura? Aku ni hampir jadi orang Singapura. Tak ada kita, sebab kita orang Johor Okey. Dengar orang Singapura kita Ngam lebih lah. kurang kan. Gerek si. Kita gerek si Apa khabar semua okey, kawan-kawan semua Alhamdulillah. Baik. muka pucat nampak bang. Seram sikit lah. Tapi suara Mijan sedap. Betul. Terima kasih. Okey, nak tanya Pak An dulu lah. Pak An, awak bertindak sebagai apa dalam Pop Motif ni? Saya pengarah Okey. eksekutif dekat di Pop Motif. Okey. Antara salah satu partner lah dengan Taukinas, Acid dan Mizan. Okey. Jadi diorang pengasas. Saya masuk company tu 2 tahun 2 years later 2 Okey. tahun lepas. Dia dah tengok company naik kan, baru dia masuk. Sebelum tu dia tak nak masuk dah. Dia takut. Company kalau dah drop dia tak nak masuk. Dia dah tahu kan, ni company yang berjaya ni kat Singapura ni. Tahniah lah korang semua kan. Budak-budak Melayu ni, bangga saya ni. Alhamdulillah. Tapi antara 4 kan, dia paling pandai lah. Dia paling pandai. So kita masukkan dia, jadi nampak kan kita Biar pandai. nampak kita semua pandai lah. Awak bijak. Awak bijak. Dalam dua podcast semua macam tu juga. Jadi apa kepakaran Pak An ni sampai diserap masuk dalam Pop Motif ni? Kepakaran. Kepakaran. Okey. Previously masa sebelum saya join Pop Motif ni, saya arkitek. Jangan mengena lah. Pop Syafid ke apa ke? Dulu dia kerja Johor, arkitek dia. Arkitek. Ya, sebab masa pengalaman tu kira dalam 14 tahun. Lama. Jadi 10-11 tahun di Singapura. Lepas tu 3 tahun di Johor baru. Johor. Dan lepas tu COVID. Lepas tu saya balik Singapura. Masuk balik Singapura. Dan lepas tu lama kan. Jadi masa tengah kat Singapura tu, saya kebetulan, kalau korang tak tahulah, saya dengan Nas kira kita sepupu. Okey. Masuk guna kabel. Guna kabel. Tak macam itulah. Tak ada macam itu. Kabel optik pula tu. Banyaklah rumah dekat sekitar Johor Baru tu, dekat Johor yang awak dah design apa Dia semua rumah lah. tak main. Kira Dia bangunan. main building, bangunan. Bangunan terus. Dahsyat. Macam Mizan sendiri background Saya director of operation. okey. Bukan rappers Bukan. Okey. So kita ada in-house workers yang saya akan jagalah. All the operasi dalam company saya yang jaga. Tapi bukan saya seorang, saya ada supervisor yang baik-baik yang akan tolong saya lah. InsyaAllah. Muka memang boleh jadi big boss lah. Betul lah. Main-main budak-budak bawah-bawah kan, nampak bos kau. Dia sekali jeling. Okey, bila sebut tentang interior designer ni, saya ada mimpi ngeri jugalah kan. Di zaman-zaman saya renovate rumah ni, banyak kena tipu lah. Betul tu. Lebih-lebih lagi sebut bila company yang bertaraf Bumi Putra ni Betul. kan. So nak tanyalah, macam mana
kita nak mengubah persepsi macam orang macam saya ni. Sebab bukan apa tau, sekarang ni dah ramai scammer. Ya, betul. Scammer yang offer sepatutnya market harga contohlah nak buat rumah dalam 100,000 kalau kita nak bikin rumah dalam Okey, secantik kan. Tiba-tiba dah offer 30,000. Ya. Kita sebagai orang biasa tengok, "Oi, murah ni." Rupanya scammer. Jadi korang macam mana korang nak mengatasi benda tu? Nak mengubah dan mengatasi a bit susah sikit. Pasal it keeps recurring. Okay. Ada orang tipu. Sekarang masih juga ada orang tipu, tutup company, buka company. Okay. Cuma kita di Pop Motif, Nas, saya dengan Acik buka untuk try to gain back the trust daripada populasi orang Melayu lah. Diorang cakap Melayu tak bagus, lebih baik pergi kat China kan. So kita sekarang kita ada tempat baru. Kita sign 5 tempat workshop dengan office. So kita ada 30 tahun terikat lah. So insyaAllah. Cantik, Alhamdulillah. Sebab apa? Seorang buat tahi semua kena. Betul. Kan? Orang lain buat hal, company lain yang kena kan. Kesian kat diorang kan. Tapi diorang ni syarikat yang boleh dipercayai. Betul. Dengar cerita dia orang ni ada carpentry sendiri. Betul. Ada tukang cat sendiri. Betul. Boleh nak dikatakan 70% rumah kat Singapura tu semua tangan diorang. Aku tekan kau kalau masuk Woodland tu lepas immigration custom tu dah nampak rumah rumah-rumah flat tu semua kan. Nampak di luar macam biasa je. Tapi kat dalam standard macam hotel. Semua tangan diorang lah ni. Ini pun betul. Wah, luas tinggal dalam kondo. Baik, kita akan tanya Pop Motif di part yang kedua nanti. Ada soalan panas sikit lah. Tapi sebelum tu, jom kita layan artis kita pada minggu ini. Dol Podcast. Baik Dol, minggu ni sebenarnya special tau Dol. Okey. Sebab aku recap sikit lah ketika aku di OK Let's Go dan suddenly aku tak ada dekat OK Let's Go. Okey. Sebenarnya aku baca komen tu banyak tau. Cakap, Shu, kenapa terus keluar macam tu je? Macam tak ada ke buat satu lagi podcast akhir? Tak ada ke buat podcast yang say goodbye? Dan aku rasa masa tu sebab iyalah aku teringin nak pergi OK Let's Go, tapi tiba-tiba OK Let's Go pun umum yang diorang pun dah nak last dan ada. So aku rasa macam alamak, tak adalah peluang. Memang tak ada kan? Kau tak ada farewell kan? Tak ada farewell. Aku tak ada peluang untuk bersama, nak buat podcast terakhir untuk farewell. Kau selalu macam gitu kan? Dulu masa ke radio tak sempat farewell. Betul. Kau benda yang pergi, bila pergi tu memang orang tak kenal langsung. Kesian tu. Tapi aku kesian. Ini tak dalam OK Let's Go orang kenang. Dalam OK Let's Go orang kenang. Tak maksud aku. Okay. Pasal tu orang sayang dan kenal dia lah. Tapi OK Let's Go ada buat keluar video. Video farewell lah. Farewell untuk si Syuk ni. Betul. It's being alone. Tapi aku tak sangka setelah orang minta Syuk tak ada ke dengan OK Let's Go, tak ada ke dengan OK Let's Go. Terima kasih Dol. Kenapa, sebab ajak dia datang ke sini. Ajak Shiro. Bukan ajak Shiro. Kau jemput. Okey. Kau jemput guest kita ni datang kat sini. Sebab untuk pengetahuan kau Dul, orang yang mula-mula sekali yang WhatsApp kat aku, Syuk, aku ada benda sikit nak beritahu kau ni. Mulai tahun 2024 ni, kau dengan kita orang. Orang yang WhatsApp aku untuk join OK Let's Go adalah dia. Okey. Dan disebabkan itulah bila kau cakap boleh tak aku nak bawa ni datang ke Dol Podcast, aku takkan tak boleh. Sebab aku pernah jumpa dia, pernah duduk sekali, pernah di-interview oleh dia. Dan aku merasakan macam ini budak ni budak baik ni, macam ni. Budak baik. Kemas Macam style. Tapi kali ni dia datang dia dah lain sikit lah. Aku tengok. Okey, macam kau di-interview oleh dia. Macam kau bekerja dengan dia. Macam aku pernah me-interview dia and the team. Pernah ada relation kita ni. Yes. Baik, pada minggu ini kita bawakan kepada anda episod khas ini. Okey, seorang yang sangat terkenal di Singapura. Kenapa kita sebut episod khas? Kerana kali ini Dol Podcast X South Today. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din Nur Rahim in the Dol Podcast. Terima kasih. Terima kasih, Din. Terima kasih jemput Din, aku serius. Aku rasa rindu. kerdil berada di sini. Din, kau kena tahu Din, disebabkan OK Let's Go lah adanya Dol Podcast. Betul. Ya ke? Jujur. Itu one of the fact. Sebab daripada OK Let's Go tu, aku dijemput masa tu aku rasa macam best lah buat podcast. Aku ambil shoot, tinggalkan OK Let's Go.
Sorry. Dia macam nak buka punca kita bergaduh, Din. Dua tahun lepas Okay. Okay, Let's Go pernah panggil Syuib. Okay, Time tu betul. belum ada kabel shook. Masa tu aku tak ada. Mahal tu, mahal. Dia letak berapa, Din? Dia letak berapa? $10,000. Dolar. Wow. Wah, kau Harga melampau kau. Tak ada. Aku rasa aku 2 tahun lepas aku cakap, nak try ambil Syuib, try ambil tu. Time tu lah aku rasa kita salah kabel kot. Oh. Mungkin bila dah sampai kat kau Kan murah jadinya Dia tahu dia dapat. kabel. Tapi ini semua asbab lah, Din. Asbab, betul, Kalau betul. tidak pun mungkin kita takkan duduk di sini, takkan duduk bersama-sama, dia bercakap dah macam adik-beradik dah. Tapi kau perasan tak, Dul? InsyaAllah. Yep. Dia awal-awal ni dia sebut pasal payment. Adakah dia nak hint kita? Tak ada. Kita kena bijak. Kita kena kontra dengan dia. Kontra. Okey, Ding, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pun tahu Dul, kita tahu Okay Let's Go diselambangkan sebagai Godfather of Singapore. Betul. Godfather of podcast, di Singapura. Kalau Godfather Singapore, Lee Kuan Yew. Sebelum kita ke situ lah, Din, kita nak kenal siapa Din Nur Rahim ni. Orang Malaysia nak kenal ke? Lahir di mana? Lahir di mana? Okey. Berapa orang? Okey, saya korang kat sini boleh maki boleh macam mana? Boleh. Dua podcast macam mana konsep dia ni? Aku takut ter-okles Dia pula. bukan suka hati. Suka hati boleh. Kau dah Sautudin kan, takkan nak maki-maki lagi. Baik, Ana Okey. Habibi ya unta Haji Hajah. Nama dia Nur Rahim, tapi nama sebenar aku Ahmad Sodikin. Sodikin. Jauh kan? Ahmad Sodikin. Ahmad Sodikin nama aku. Nanti aku cerita kenapa nama aku tukar jadi Din lah ni. Okay. Kan? So aku dilahirkan di Singapura, dan ada 5 orang adik-beradik termasuk aku. Okay, so di fast forward sikit, seorang pelajar yang agak tak begitu Bijak di sekolah. dalam segi Islamik dia. Macam bapak aku, ni parenting lah. It's part of parenting. Kadang-kadang mak ayah tahu macam mana nak jaga anak. Dia gunakan dia punya kepakaran untuk parenting, tapi mak ayah aku tak begitu macam macam mana nak kawal budak ni kan. Kau tak terkawal? Tak terkawal. Jadi aku dihantar ke sekolah Johor. Sekolah Johor. Johor. Kau sekolah rendah di Johor? Tak. Kira Sek 1 menengah 1 aku dipindahkan ke Johor. Tingkatan 1. Tingkatan 1. Macam mana dosen kau daripada cek? Kau daripada mana kau daripada Singapura pergi JB. Lepas tu macam mana orang JB terima budak Singapura Macam gitu lah. Aku memang budak tak boleh kaya terima ni. Singapura dolar ni budak ni kan. Tak kaya mana pun. Sebab sekolah tu adalah sekolah dia Madrasah Al-Atas Arabia Johor. Madrasah. Dia dekat Kota Tinggi. Dia hostel. Dia hostel 100% hostel. So sekolah tu waktu tu adalah private school lah. Sekolah ni untuk pelajar-pelajar yang ada duit sikit, dan dia aliran agama. Dan aku diletakkan di situ lah. Aku diletakkan di sekolah madrasah. Berapa lama dia? Pesantren pula apa. Madrasah agama. Daripada aku ambil SPM, aku ambil PMR, aku ambil STP, semua aku ambil. Lama kau kat Malaysia. Aku nyanyi lagu Johor dah 6 tahun. Cuba nyanyi lagu Johor. Allah peliharakan Sultan, berikan dia segala perhormatan, sihat dan dia kekal dan makmur. Luaskan kuasa menaungkan kami rakyat di berzaman. Mak kat sebelah Mak kat sana. Allah berkati Johor. Gitu. Betul lah Din. Kau pure. Aku memang pure Johor 6 tahun 7 tahun gitu lah. Jadi kat Johor. Kau ambil PMR SPM PMR, SPM. Jadi maksudnya aku dialihkan ke aliran agama. Dan memang pada awalnya memang Singapore memang kena bully lah. Aku asal madah nampak muka aku Singapore. Siapa-siapa yang rasa sekolah dekat kira hostel kan, asrama lah kira. Orang akan faham yang kita akan makan Maggi kat baldi. Normal kan. Lepas tu fly. Betul. Kena tangkap dengan ustaz Sokong apa kan. Lari konsert. Kenapa? Lari untuk konsert. Macam itu. So aku dibesarkan dengan kawan-kawan. So kurang kasih sayang lah kira. So isu ni, cerita ni aku dah share dekat Okay Let's Go. And
ramai kawan-kawan daripada Malaysia yang macam, Mat, kau dah, dia panggil Ahmad lah kan, Ui, kau dah berubah betul lah Daripada budak yang daripada Islami, budak yang tak begitu Islamik sangat, sekarang dah masuk madrasah. Bila masuk madrasah, dan aku pergi ke Universiti Al-Azhar. Ish, kau ambil kau siapa? Aku ambil kos syariah Islamiyah. Alhamdulillah. Menung kejap aku. Kan? Al-Azhar Syul. Sebab Masuk tengok kau Al-Azhar lebih pada alkohol lah. Lepas tu aku itu cerita laju kau kah? Cerita secara ni kan. Ui, real Al-Azhar Berapa tahun? Degree dalam lebih kurang 6 tahun itu. Wow, Weh, full of respect lah kepada Kan? kau. Dahsyat lah. Okay, tapi aku memang dekat sana belajar bukan untuk menjadi seorang ustaz ataupun apa. Aku belajar untuk exam je. Okey, untuk ambil exam saja. Sebab ini adalah pilihan mak aku. Mak aku macam nampak, dia ni tak boleh. Aku nak jadikan, bentukkan dia sebagai seorang ustaz lah. Kenapa kau jahat sangat ke zaman-zaman kau remaja dulu? Dia nakal. Remaja bukan apa, macam daripada darjah 1 darjah 6 remaja apa kan, Tak sempat pun. tak sempat ada pun kita nak cuma yang mak kau nak mak aku ni sebenarnya dia nak didik aku nak jadi seorang ustaz lah. Ustaz, dapat mengajar, dapat ceramah. Dia cakap nak aku jadi seorang ustaz kan. Jadi dia sebab itulah dia letak aku dekat Johor. Belajar 6 tahun sampai SPM, STP, lepas STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Lepas STAM, alhamdulillah dia punya, aku ni pandai ambil exam je. Bukan seorang pelajar yang bijak pun, tapi aku bijak macam mana nak ambil exam. Maksud kau macam mana? Kalau nak ambil exam kan kau kena pandai. Tak ada okay, kalau kita konsep exam ni, kita kena faham cikgu dah cover bab muka surat 1 sampai 2. Aku akan hafal kat situ je. Faham. Macam itu lah. Macam SPM pun kadang-kadang cikgu ada ajar macam mana nak jawab soalan. Teknik kan? soalan tu. Teknik soalan. Kita belajar kat situ je. Lepas tu dah belajar sikit-sikit, pergi lah snooker kan. Sempat tapi kau di Al-Azhar Ya. Itu di mana Al-Azhar ni? Kairo, Mesir. Jadi duduk sana sendiri. Duduk sana sendiri lah. Kita ada, I mean of course ada pelajar-pelajar kat sana lah, pelajar universiti sana ya. Tapi kau bisa survive lah. Maksudnya duduk dekat JB pun boleh. Asrama Weh, boleh. JB susah budak JB, ya Allah. Hai, apa hal budak JB? Sorry lah Mat. Situ je tu. Apa hal budak JB? Mamat seorang JB Aku JB. Kau pun JB? Aku 01. Ui, 01. Ya. Kenapa dia dengan budak JB Din? Ada JB ni dia lain macam. Dia ada JB Riot lain. Macam-macam kan. Jadi aku belajar membesar dengan kawan-kawan daripada Johor. I mean, terima kasih, shout out tu diorang sebab diorang banyak jaga aku lah. Sebab aku seorang Singapura kan. Orang Singapura, jadi rasa kesorangan kan. Habis sekarang ni buat satu din pun aku seorang juga. Rasa, whatever it is, ini survival untuk aku datang ke Malaysia. Dan aku actually faham orang-orang Malaysia macam lain sikit. Dia lain sikit dia punya daripada orang Singapura. Dari orang Singapura. Cara pemikiran, cara pergaulan berbeza. Percakapan dan sebagainya kan. So hampir ada awet orang Johor. Hampir ada awet orang Johor. Setelah kahwin. Kau ni jangan samakan dengan kau. Aku tanya Dol. Weh, Dol podcast pun danger juga Dia pergi Al-Azhar, kau tahu tak? Aduh. Tapi aku yang lebih kenal dia kan. Masalah juga. Okay, dia sama. Okay. So yalah, hampir ada awet. Kira maksudnya kita dapat lihat kehidupan tu lebih, I mean for those yang budak-budak asrama khususnya, kita independent. Mak ayah tak ada kat situ. Dan kita pandai jaga diri lah. Betul. Itu konsep sebenarnya. Dan lepas tu Al-Azhar pula di Kairo. 6 tahun. Gila. Belajar aliran syariah Islamiyah. Kira undang-undang Islam lah. Kau boleh cakap Arab Adik? Dah lupa. Oh ya. Pelan-pelan lah. Kau balik Singapura, balik Malaysia, kau nak kena berbual apa. Yang aku tahu ni lah Junjun Ma'atun lah. Tengkorak. Dia banyak kali sebut. Aku dah tahu. Jum-jumatun lah. Junjun Matun. Oh, Jum Ma'atun Oh, bukan Junjun Ma'atun. Tapi duduk di Kairo, duduk di Al-Azhar, Al-Azhar tu Mesir 6 tahun. Susah ke senang ke, macam mana nak buat seorang-seorang? Sebab aku tak pernah travel sejauh itu untuk belajar. Tempoh lama kan. Tempohnya lama. Sebagai seorang student, aku rasa senang kot. Oh ya ke? Senang lah. Macam kita tak payah fikir pasal duit. Okay. Tak payah fikir pasal mak ayah yang hantar duit kan. Jadi kita cuma habiskan belajar duit untuk mereka. survive. Habiskan duit mereka. Dan kita berada di satu negara yang diorang, orang Arab, tengok kita orang Melayu macam kita tengok Bangla. Oh ya, Adik.
Level kita macam tu. Kau aku nak duduk sebelah dekat dalam bas, ada Arab kat sebelah. Okey. Arab tak kasi duduk weh. Serius Kau berdiri je lah. Kita berdiri, kita rasa foreigner habis lah. Alamak, Foreigner yang okey. tak. Kau faham tak? Macam Yelah. kita rasa, bagi akulah perkataan dia mungkin jijik kot. Macam kita Dipandang rendah di sana. Dipandang rendah. Tapi waktu tu pun kita belum ada internet sangat. Waktu zaman dulu. Waktu dulu lah. Handphone sebab keterbukaan tu tidak ada. Tak tahu macam mana. Dia tanya kau dari mana, kita sebut. Dia tanya kan, orang Arab tanya kita dari mana, kita cakap Singapura. Singapura pun dia tak tahu kat mana. Oh, dia tak tahu Singapura. Tak tahu. Pada Dia masa tak tahu tu lah. Pada masa tu. Kan tak ada internet, tak tahu macam nak Google dan sebagainya kan. So aku rasa sifat tidak keterbukaan bagi orang-orang sana pun teruk juga kan. Okey, tapi dululah kan. Dulu ni zaman Jahiliah. 2006 aku graduate. Okey. So 2000, zaman 2000. Oi, Tahun memang 2000 aku ada dekat Mesir. Ya. Jadi kita sebagai pelajar, kita hanya untuk belajar dan survive. Dan macam mana kita nak cari fun dekat sana. Cari fun. Yalah kan. Masuk kau cari fun macam mana? Kau ada buat kerja-kerja kat sana ke? Kerja part time ke? Ataupun macam mana? Di Mesir. Aku tak ada nak cari kerja apa lah. Ui. Kita cuma duduk belajar je, belajar exam, belajar, lepas tu lepak dengan member, lepak dengan Arab ke apa, main bola gitu je, biasa je. Okey Din, Ya. setelah kau di Al-Azhar, Ya. pencapaian kau tu macam mana Din? Pencapaian maksudnya macam mana? Daripada segi akademik. Alhamdulillah aku dapatlah aku graduate degree, aku dapat degree. Alhamdulillah. Degree di from Syariah Al-Azhar. Islamiyah. Dapat degree, lepas tu balik. Bila balik je aku tunjuk mak aku, "Okay mak, alhamdulillah ni apa yang mak nak ni tercapai, anak ambil ni. Sekarang masa saya untuk cari saya punya jalan pula." Kejap lagi Dol. Wow, Kita wow. nak tahu Ya. apa yang jalan dicari oleh Din Nur Rahim. Anda sedang mendengarkan Dol Podcast yang dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited, a HDB license contractor. Ya, untuk hubungi mereka 87556538, IG popmotif.sg, FB popmotif, dan untuk laman web mereka www.popmotif.sg. Guys, kita nak bagi tahu sikit kita ada $1,000 giveaway and a free upgrade using zero formaldehyde material for all your carpentry works, only valid for first 20 confirm project. Maksudnya 20 projek yang dah confirm saja diorang bagi ni, yang berharga 30k dan ke atas. Yes. Jadi dengarkan ajaran jemari anda untuk telefon 87556538. Alright, kejap lagi cerita pasal Din. Terus dengar Dol Podcast.